awal sangat tadi kita terbang ke Kelantan. Belum fly lagi. Sekarang lah baru kita nak fly ke Kelantan bersama rakan kami di Konti Kelantan FM. DJ Shah telah pun bersedia. Silakan DJ Shah. Silakan. Baik, terima kasih Ridwan dan juga Raja Sophie. Okey, baik, sekarang ni Syah bersiaran langsung. Curi masa seketika bersiaran langsung menerusi Selamat Pagi Malaysia. Terima kasih banyak untuk anda pendengar. Pendengar menerusi televisyen di TV1 dan juga untuk anda yang mendengarkan awal-awal Kelantan kita, dengarkan menerusi radio, okey? Dan diharapkan anda walau di mana saja anda berada, dalam keadaan baik-baik saja insya-Allah, kan? Okey. Jadi untuk hari ini, walaupun kita ni kena beringat tau. Walau kata kita dalam keadaan happy-happy apa semua tu, tapi kena ingat juga pandemik COVID-19 ni belum lagi berakhir, kan? Kita ada dalam pandemik COVID-19, jadi apa yang perlu kita buat? Kita kena sentiasa berjaga-jagalah. Kalau kata perlu ambil vaksin, memang perlu ambil vaksin sebenarnya. Jadi kena ambil suntikan dos penggalak yang terbaru ini. Tapi pastikan ambil vaksin betul-betul. Bukan kata pergi buat sijil vaksinasi palsu. Inilah kesnya ni. Okey, dan ini kes yang terbaru. Polis ada menahan 3 pekerja klinik swasta dan juga 5 pembeli selepas disyaki terbabit dalam kegiatan sijil vaksinasi COVID-19 palsu. Apa yang dah jadi sebenarnya ni, okey? Jadi untuk perlindungan sebenarnya itu yang memerlukan kita untuk mengambil vaksin dan juga dos penggalak. Tapi ada juga kes yang macam ni, dan ada yang terbaru juga. Polis Diraja Malaysia PDRM melaporkan menerima laporan dari 4 negeri iaitu Selangor, Terengganu, Johor dan juga Kelantan. Ini berhubung klinik swasta yang menjual sijil vaksinasi palsu. Tapi sebenarnya dimaklumkan juga di seluruh negara masih berada dalam tahap yang terkawal selain dipantau pihak berkuasa dari semasa ke semasa mengenai sijil vaksinasi palsu ni. Ada yang diwar-warkan menerusi Facebook dan juga media sosial mengenai sijil vaksinasi palsu ni. Maknanya modus operandi dia cari orang yang nak sijil vaksinasi palsu tapi tak nak suntikan. Itu yang bahaya sebenarnya. Ada juga golongan anti-vaksin ni. Dia memang naklah perkara-perkara macam ni. Nak ambil sijil vaksinasi palsu. Jadi senang nak ke mana-mana, kan? Nak pergi ke premis, nak pergi melancong, nak pergi ke kedai makan apa semua, tunjuk je sijil tu. Sedangkan itu sijil yang palsu. Jadi diingatkan kepada anda semua, itu adalah kesalahan yang amat berat. Dan kalau kata anda didapati memalsukan sijil vaksinasi anda, ini tak kira lah. Yang tukang buat pun kena, yang tukang beli pun kena juga, okey? Akan didakwa mengikut Seksyen 22 kurungan di Akta Pencegahan dan Kawalan Penyakit Berjangkit 1988. Jadi kena diingatkan balik, kita ni ambil vaksin untuk keselamatan diri kita. Pandemik COVID-19 kita tak nampak. Jadi macam mana agaknya? Kita pun kena jaga diri kita jaga diri keluarga kita, kan? Dan pada masa yang sama kita akan turut jaga orang lain juga. Jadi itu perlunya kita mengambil vaksin dan suntikan dos penggalak. Dan ini juga mengenai sijil vaksinasi palsu ni. Caranya, kaki tangan klinik swasta tu yang dikatakan dia mempunyai akses kepada pendaftaran MySejahtera. Dimasukkan butiran pembeli yang dah pun membuat pembayaran walaupun mereka tidak menerima apa-apa suntikan vaksin COVID-19. Jadi, didapati bersalah, tak pasal-pasal akan didakwa pula, kan? Disebabkan kesalahan itu. Jadi, kena ingat kembali, ingat pandemik COVID-19 masih lagi ada. MySejahtera anda akan keluar yang asli sekiranya anda mendapatkan suntikan vaksin COVID-19 dan juga dos penggalak. Nak ke mana-mana memang kita perlukan. Kita perlukan untuk kemaskini MySejahtera kita. Kena ingat, anda pergi ke mana-mana sahaja, kena scan MySejahtera itu untuk keselamatan diri kita, Dan terima kasih. Setakat ini sahaja dapat saya kongsikan mengenai sijil vaksinasi palsu. Ingat, jangan lupa, jangan ambil sijil vaksinasi palsu, Ambil suntikan vaksin dan juga dos penggalak. Terima kasih.
Terima kasih banyak-banyak DJ Shah di Kelantan FM menceriakan kita semua. Itu berkaitan dengan sijil palsu lah. Tadi kami pun dah kongsikan kepada anda. Ini bukan soal orang kata macam kita sendiri, tetapi ia memberi kesan kepada negara. Orang di sekeliling kita terkesan sebenarnya. Betul. Jangan kerana kita mementingkan diri sendiri dengan kepercayaan kita, tetapi akhirnya merosakkan orang yang ataupun mungkin kehilangan orang-orang yang tersayang berada di sekeliling kita. Itu yang minta